Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, saya mulakan perbahasan saya hari ini dengan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Bun kerana telah meluluskan peruntukan kepada kami di APPJM SDG sebanyak RM20 juta dan tambahan RM10 juta lagi untuk program kebun komuniti bagi tahun hadapan. Sebagai pengerusi, saya bangga dengan pencapaian Sekretariat dan kepercayaan ini mencerminkan keyakinan kerajaan akan usaha dan gerak kerja rentas parti dan kaedah bottom-up approach oleh APPJM SDG, khususnya dalam mengangkat taraf sosioekonomi komuniti. Saya dedikasikan penghargaan kepada seluruh jawatan kuasa Sekretariat APPJM SDG yang telah bertungkus lumus bekerja memastikan semua urusan berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi Yang Amat Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, sebuah belanjawan yang baik harus mencerminkan nilai-nilai dan keutamaan negara serta rakyatnya. Belanjawan yang berdasarkan sasaran dan agihan yang adil lagi bermaruah kepada wilayah yang kurang membangun. Paling penting, belanjawan yang berkualiti. Melihat kepada anggaran perbelanjaan persekutuan yang dibentangkan, terdapat kerangka keberhasilan kementerian yang meletakkan sasaran dan pencapaian sebenar prestasi outcome kementerian. Kalau lihat, hampir semuanya purata mencapai sasaran 80%, 90%, malah ada yang 100%. Persoalannya, benarkah hasil pencapaian ini? Siapa yang tetapkan dan siapa pula yang menilai? Saya cadangkan kerajaan lihat semula kerana inilah permulaan kepada penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Kita ingin lihat kerajaan reform, jentera kerajaan reform, ianya perlu bermula dari sini. Barulah kita ada kualiti. Tuan Yang di-Pertua, meneliti perbelanjaan sebenar kepada Sabah pada tahun 2023 yang mana sebanyak 6.5 bilion diperuntukkan. Perbelanjaan sebenar hanyalah berjumlah 4.9 bilion ringgit. 1.6 bilion ringgit tidak digunakan. Soalan saya, ke mana pergi baki yang tidak dibelanjakan? Projek mana yang tidak dapat dimulakan? Saya rujuk kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sabah beberapa hari yang lalu bahawa cadangan peruntukan pembangunan yang tidak sempat digunakan pada tahun semasa di Sabah disalurkan ke Special Trust Fund tidak diluluskan oleh MOF. Alasan diberikan oleh MOF adalah kerana kaedah ini akan melanggar peraturan keuangan semasa dan memerlukan pindaan kepada Akta Persekutuan dan Arahan Perbendaharaan. Tuan Yang di-Pertua, sebab itu dari awal lagi, sebelum kerajaan negeri hari ini cadang, saya sudah cadangkan tabung amanah Sabah ini. Bukan itu sahaja, saya cadangkan juga perlunya penambahbaikan dan transformasi segera di peringkat pelaksana, di peringkat persekutuan dan negeri dan ianya perlu bergerak bersekali. Saya gesa MOF pertimbangkan semula cadangan yang dibuat ini kerana kalau tidak mahu terima cadangan ini, jangan umum berapa jumlah yang diperuntukkan kepada Sabah setiap tahun kerana hakikatnya tiada digunakan semua pun bah. Tuan Yang di-Pertua, adalah tidak adil untuk saya sebut bahawa kerajaan Madani hari ini tidak berusaha untuk melaksanakan apa yang dijanjikan di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Ada yang telah dibuat dan ada lagi yang masih tertangguh. Apa yang telah dilaksanakan, saya sebagai ahli Parlimen Kota Belud, anak Sabah, ingin mengucapkan terima kasih. Sekejap. Sila Yang Berhormat. Namun beberapa perkara pokok mengenai tuntutan hak kami masih belum dilaksanakan dan saya akan tetap menuntut. 1. Tuntutan 40% di bawah perkara 112C. 2. Mengembalikan 1/3 kerusi Parlimen kepada Sabah dan Sarawak. Ini saya akan suarakan lebih lanjut dalam Kamar Khas. 3. Royalti minyak dan bayaran tunai petroleum. 4. Mineral minyak dan medan minyak. 5. Akta Laut Wilayah Akta 750. 6. Hak negeri ke atas pelantar benua. Tuan Yang di-Pertua, walaupun saya ahli Parlimen Kerajaan, tetapi yang ini saya mau cakap terus terang. Saya kecil hati dan kecewa apabila kerajaan persekutuan bertindak untuk cuba menghalang semakan kehakiman 40% hasil Sabah oleh Sabah Law Society. Di bawah kerajaan Madani, sepatutnya ini tidak berlaku kerana kita memperjuangkan transparansi dan accountability. Kalau kita tidak boleh bertolak ansur dengan unsur rasuah dan salah guna kuasa yang telah berpuluh tahun berlaku, lepas itu kita boleh panggil pula mereka yang terlibat
kemudian kita siasat dan dakwa. Mengapa dalam kes 40% Sabah ini kita tidak boleh biarkan saja mahkamah dibicarakan? Saya mahu cakap di sini dan saya mahu tegaskan di sini, saya 100% menyokong usaha Sabah Law Society untuk menuntut keadilan bagi orang Sabah pertaining on the losses. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan menerima peruntukan yang terbesar dan kenaikan tertinggi berbanding kementerian-kementerian lain, daripada 58.7 bilion ringgit kepada 64.1 bilion. Terbesar dalam sejarah. Pertama, mengenai prestasi outcome kementerian di bawah butiran sekolah daif. Pencapaian 2023 adalah 104%. Saya mahu tahu siapa yang letakkan sasaran, bagaimana dinilai dan siapa yang menilai. Berapa peratus pencapaian dalam outcome ini bagi tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Kedua, mengenai sasaran sifar sekolah daif di Sabah menjelang 2029 oleh Jabatan Pendidikan Sabah dengan 9 fokus strategik yang digariskan. Soalan saya, berapakah sekolah yang berada pada skala 4 dan 5 di seluruh Sabah setakat ini dan berapa pula peruntukan penyelenggaraan tahunan bagi sekolah-sekolah yang saya sebut tadi? Ketiga, adalah mengenai peperiksaan UPSR dan PT3. Saya sampaikan suara rakyat di Kota Belud yang rata-rata mahukan peperiksaan ini dikembalikan. Guru-guru pun sudah berkali-kali meluahkan berkenaan beban tugas mereka yang saya lihat sudah lari dari tugas hakiki, iaitu mendidik. Lebih banyak masa mengisi laporan daripada mengajar murid-murid. Tuan Yang di-Pertua, Sabah sebenarnya sangat berpotensi besar dalam sukan negara. Walaupun dihimpit dengan kekurangan fasiliti sukan yang kurang baik, kita dapat lihat berapa ramai juara yang kita lahirkan. Kita lihat kepada keputusan MSSM yang baru berlangsung di Perak. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada adik Chester Leona Julius dari SK Bangka Hak Baru Kota Belud yang telah memenangi pingat emas lontar peluru perempuan bawah 12 tahun. Dan kita juga dapat menyaksikan rekod kebangsaan baru untuk acara 4x100 meter lelaki bawah 12 tahun, begitu juga acara 4x100 meter perempuan 12 tahun. Maaf saya tidak dapat sebut nama anda satu persatu, tetapi tahniah kepada semua atlet Sabah, tidak kira apa juga pingat yang anda menangi. Itu dalam acara track and field. Dan saya harap juga kerajaan persekutuan memandang serius kepada fasiliti sukan-sukan Sabah, terutamanya sukan air. Tuan Yang di-Pertua, merujuk ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan tempoh hari pada para 27. Apakah nasib jalan-jalan yang saya sebutkan di bawah? Jalan Gaur Pinolobu Mangkulat, Jalan Podos Gansurai Tinata, Jalan Dumpiring Kabidahan Takulung yang mana terdapat SK Loso Podi di sana, Jalan Kampung Rampayan Ulu, Jalan Timbang Mangaris Kataburon, especially di Bukit Jalan Jabatan Haiwan menghala ke Institut Pertanian. Ada banyak lagi jalan-jalan yang saya akan butirkan dalam bahas peringkat jawatan kuasa. Tuan Yang di-Pertua, walaupun Kota Belud hanyalah sebuah pekan kecil, tetapi aliran trafik jalan raya sangat mencabar. Ada dua jalan yang memerlukan jalan alternatif khusus untuk melancarkan perjalanan. Pertama, jalan menuju ke Hospital Daerah Kota Belud, SMK Arsyad, SRK Senetmen, SK Pekan, kemudian terus tembus ke Jalan Mandap. Jalan ini sangat perlu selain daripada kesesakan sewaktu mengambil anak-anak dari sekolah kerana melibatkan 3 buah sekolah. Jalan tersebut sangat kecil dan tidak layak untuk dilalui oleh sebuah ambulans menuju ke hospital. Sekiranya jalan baru ini dibina, ambulans hospital Kota Belud juga boleh terus melalui jalan baru untuk membawa pesakit dengan lebih cepat ke Kota Kinabalu tanpa perlu lagi pusing di Pekan Kota Belud. Yang kedua, jalan alternatif keluar dari Pasaraya Golden Dragon, Pekan Kota Belud. Kawasan ini memang jam lah, sehingga kan ada masanya orang tidak mahu ke kawasan ini disebabkan aliran trafik yang teruk. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pejabat daerah dan juga JKR Kota Belud kerana menerima permintaan saya untuk 2 jalan ini, dan saya pohon agar kerajaan negeri meletakkan jalan-jalan ini sebagai keutamaan. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan yang datang ke kampung Sayap untuk merasmikan klinik desa Sayap baru-baru ini. Klinik ini bagi menggantikan klinik desa Sayap yang sangat lama dan sudah tidak kondusif. Berkenaan dengan soal kesihatan,
saya sebenarnya sudah lama bercakap dengan berkenaan perlunya pembinaan sebuah hospital baru daerah Kota Belud. Kalau Kementerian lihat kepada Jabatan Pesakit Luar HKB, saya sebagai wakil rakyat mahukan perubahan. Terlampau lama menunggu. Kebanyakan yang datang dari pagi sampai petang especially kalau bukan sekadar appointment biasa, yang perlu menjalani rawatan ataupun pemeriksaan tertentu. Ambil darah kah, sampel air kencing kah, X-ray ataupun rawatan-rawatan yang spesifik. Jadi untuk mengurangkan beban JPL, iaitu Jabatan Pesakit Luar HKB, saya mohon agar sebuah klinik kesihatan baru dibina fokus untuk penduduk sekitar Pekan Kota Belud. Cuma masalah di sekitar Pekan Kota Belud ini adalah masalah tanah. Tidak ada tanah yang sesuai, yang kosong, yang sesuai untuk tujuan tersebut. Kalau saya hanya ada dua pilihan saja, sama ada dibina di Pekan ataupun di dalam kawasan hospital itu sendiri, bukan di kampung. Dan saya rasa tidak salah untuk dibina di dalam kawasan hospital kerana banyak juga daerah lain di mana klinik kesihatan dibina di dalam kawasan hospital. After all, tidak juga orang peduli itu. Yang diorang tahu kan, ambil ubat, jumpa doktor dan baik. Tuan Yang di-Pertua, satu lagi perkara yang sangat diperlukan adalah tembok pemecah ombak. Perkara ini juga telah saya utarakan berkali-kali dalam Dewan Yang Mulia ini. Tembok pemecah ombak sangat diperlukan di Pulau Mantanani dan Kampung Pantai Emas. Pulau Mantanani ini sangat terkesan dengan perubahan iklim yang telah pun mengubah struktur pantai. Rumah-rumah yang dahulu berada jauh dari pantai kini sudah berada di atas air. Untuk meminta mereka untuk berpindah di kawasan tengah, akan mengambil begitu banyak kos. Bukan sahaja kos untuk berpindah dan membuat rumah baru, tetapi juga berpindah ke kawasan tanah yang bukan milik mereka. Kebanyakan mereka yang terlibat adalah golongan B40. Saya jemput JPS untuk turun dan melihat sendiri keadaan ini. Perkara yang agak kritikal juga di Kota Belud selain daripada yang lain saya sebutkan tadi adalah tadika-tadika kemas di Kota Belud, iaitu kemas Kesapang, kemas Pantai Emas, kemas Merebau, kemas Lidut dan juga kemas Rangalau. Tuan Yang di-Pertua, saya rujuk jawapan lisan Parlimen yang berhormat sempurna berkenaan status pembinaan Politeknik Kota Belud pada 15 Julai 2024. Saya minta maaf tapi saya tidak dapat terima jawapan yang diberikan. Walaupun bukan saya yang memulakan perancangan ini, tetapi saya mau tengok inisiatif ini dibangunkan. Inilah peluang kami untuk masuk IPT di tempat sendiri. Kurang belanja tambang, jimat dan sebagainya. Di samping dapat kita menampung pelajar di sebelah utara Sabah. Sudah pecah tanah tahun 2017. Tahun 2023 diumumkan untuk diteruskan. Tetapi masih lagi jawapan yang diberikan, kajian kesesuaian lokasi tapak lah, soil investigation lah, feasibility study lah. Berapa banyak sudah menteri dan timbalan menteri KPT ini? Berapa kali sudah mau buat lawatan? Saya pun sudah buat lawatan. Cuba dulu kamu terus terang Kamu terus terang kalau kamu tidak boleh bina politeknik itu di kawasan, bagi tahu, kasih tahu. Jadi orang pun tidak tertunggu-tunggu. Tuan Yang di-Pertua, saya sangat berharap agar Kerajaan Persekutuan mengambil cadangan saya sekali lagi berkenaan cadangan pembinaan lampu jalan di sepanjang Bukit Kelawat. Ini kali ketiga yang saya pohon. Saya sudah panjangkan cadangan ini kepada Yang Berhormat Menteri Kerja Raya dan saya sudah juga panjangkan surat dan bercakap sendiri dengan pengarah Jabatan Kerja Raya Sabah. Saya harap cadangan ini akan dimasukkan di dalam peruntukan yang telah diumumkan. Tolong anggap ini adalah sebagai keperluan yang sangat segera. Kota Belud juga selayaknya mendapat pejabat daerah yang baru. Saya tahu ini di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, tetapi saya tidak ada ruang untuk menyampaikan hasrat saya. Saya juga harap pencarian lokasi untuk pembinaan pejabat daerah baru ini tidak akan menangguhkan cadangan saya, dan kalau ditanya lokasi yang paling sesuai adalah lokasi pejabat sekarang. Ada satu pejabat lama yang sudah tidak digunakan lagi. Pejabat kalau dapat dibina untuk pejabat UTC Kota Belud lagi bagus. Ya, kompleks itu nanti boleh menempatkan agensi-agensi kerajaan lain juga. Tuan Yang di-Pertua, sebagai penutup, kalau ada orang cakap, berhentilah cakap isu kenegerian dan berhentilah jadi kampungan. Satulah, saya tidak malu dan saya tidak akan berhenti. Sebab saya sendiri, saya orang kampung dan saya tinggal di kampung. Sebagaimana yang saya bangga jadi orang Malaysia, Sabahlah tanah tumpah darah saya dan Kota Beludlah kampung saya. Dia Sabahan,
Kita tahu maju mundur Sabah itu terletak di bahu kita. Orang Sabah sendiri, bukan orang lain. Bila kita satu hati, tiada yang dapat menghalang kita untuk mengangkat martabat Sabah itu pada kedudukan yang sepatutnya. Sikit masa lagi, kita akan ada pilihan. Sama ada maju dengan laju atau kekal di tempat yang sama. Tuntutan untuk kita mengambil keputusan yang wajar ada di hadapan kita. Dari kita saja lagi ini. Mari. Sekian, terima kasih.